Evolusi penyiaran radio di negara ini perlu melalui ranjau yang tersendiri, apatah lagi apabila berlaku ledakan jaringan internet hingga begitu banyak informasi terkini boleh diperoleh hanya di hujung jari. Ada maklumat yang lebih cepat diperoleh, malah ada kala sukar difahami kehendak pendengar terkini. Menelusuri cabaran dan harapan semasa, ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Nurliana Zulkifli sempena Hari Radio Sedunia 2022 yang bertemakan Radio dan Keyakinan. Tanpa radio, tiadalah TV. Sekitar tahun 1921, radio memainkan peranan yang penting ketika itu menyampaikan maklumat khusus di era pasca perang buat penduduk di negara ini. Menyedari keperluan semasa, suapan informasi dan maklumat terkini daripada pelbagai peringkat diharapkan dapat disebar secara meluas hanya menerusi platform radio. Mula berkhidmat pada tahun 1979 sebagai juruhebah sambilan di Pulau Pinang, bekas pengurus berita bernama radio Muhammad Letfi Ahmad menyifatkan kandungan radio dahulu diterbitkan dengan lebih berstruktur, bagaimanapun berbeza dengan kandungan era kini. Program-program yang diterbitkan mengikut slot lah. Misalnya saya pada masa itu menerbitkan rancangan untuk belia, jadi ada slot ni. Kalau di daerah tak panjang lah programnya, 15 minit. Kalau di pusat di Angkasa Puri setengah jam. Jadi lain-lain program pun sama lah, macam pertanian, ada program khas untuk wanita dan sebagainya. Sekarang ni struktur yang itu tidak nampak jelas. Dia berbentuk DJ, jadi dalam itu diselitkan segmen-segmen. Ada kapsul, ada temu ramah, temu bual langsung dengan pegawai ataupun mengenai segala hal lah. Misalnya musim Covid sekarang, boleh saja dibuat panggilan kepada pegawai berkenaan di kementerian ataupun dengan menteri sendiri. Ya, jadi ada lebih maklumat tu sampai lebih cepat lah. Sekarang pun teknologi maklumat sudah berkembang, teknologi pelbagai teknologi lah. Jadi selain daripada telefon, boleh telefon ke studio pada awal-awal 80-an, pada awal 90-an. Sekarang sudah boleh berinteraksi melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui pelbagai medium lagi lah. Jadi pada masa kita dahulu lambatlah reaksinya. Jika kita menerbitkan sesuatu, maka reaksinya datang kemudian, iaitu mungkin sebelah petang ada orang menelefon, sama ada memuji ataupun sama ada memberi pandangan dan sebagainya, ataupun mengantar surat. Email tidak ada. Sebelah kanan saya ialah saya punya panel yang pertama, Cik Khairul Azhar Jo. Ya, terima kasih. Bertepatan dengan tema Radio dan Keyakinan pada tahun ini, primadona lakonan dan pengarah teater Fauziah Nawi pula berharap penyiaran radio masa kini dapat mengekalkan mutu penggunaan bahasa kebangsaan dalam penyampaian. Bekas juruhebah saluran rangkaian biru di radio televisyen Malaysia sejak tahun 1976 itu menyifatkan pemain industri penyiaran radio, khususnya juruhebah, wajar dijadikan contoh kepada pendengar generasi baru yang akan menyambung legasi radio yang bermutu. Tapi pada saya, bahasa tu tetap kena dijaga. Walau macam mana pun kita moden, macam mana pun, bahasa kita kena jagalah. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu tu kenalah betul-betul kita berbicara dengan cara yang betul lah. Kadang-kadang tu saya pun tak faham apa yang kau gelakkan. Because joke yang dia orang sebut tu adalah macam in-house joke. Maksudnya kawan-kawan dia je tahu, orang lain tak tahu. Dan saya rasa sekali lagi, itu mungkin caranya sekarang, kan? Dan saya tak tahulah, barangkali lah sebab yelah kena nak berlawan, kan? Banyak nak berlawan, tapi pada apa pun saya rasa kita ni menjadi ikutan lah, kan? Macam mana kita bertutur dengan bahasa yang sangat buruk dan kita sedar tak sedar kita adalah ejen yang menghancurkan bahasa. Ejen yang menghancurkan bahasa Melayu, bahasa Malaysia.
Menggerakkan kemajuan industri radio Malaysia, kini radio secara dalam talian yang mampu beroperasi secara live streaming 24 jam sehari menjadi peneman halwa telinga pendengar generasi masa sekarang di mana sahaja mereka berada. Stesen radio bagaimana tempat kita kerja. So kalau macam saya di Menaman Radio, kita lihat bagaimana kreatifnya dan bagaimana cara yang menarik untuk kita kongsikan berita. Tapi di stesen-stesen radio komersial contohnya, saya kira ianya agak berbeza. Kreativiti itu dinilai. Sebagai peneraju radio yang baharu, Irfan Faruqi berpandangan industri radio dunia telah mengalami remediasi. Remediasi dari penggunaan teknologi analog kepada teknologi digital dalam dunia penyiaran radio dilihat sebagai sebuah transformasi yang penting kepada generasi kini sepertinya. Ya, antara cabarannya setiap hari ialah kerana apa yang pendengar dapat hanyalah suara saya. Dan mereka tak tahu rupanya macam mana, bagaimanakah sibuk ataupun kecekapan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan konti. Dan perkara itu menjadi cabaran sebab kita nak pastikan yang sampai itu adalah yang terbaik. Jadi mungkin dari sudut persediaan itu orang lain tak faham ataupun tak dapat lihat. Tetapi yang penting ialah penghargaan mereka bila mereka mendengarkan kami. Dan cabarannya setiap hari kita akan belajar benda baharu sebab kita nak pastikan apa yang kita sediakan dari sudut musiknya, beritanya, penyampaian yang terbaik untuk para pendengar. Untuk semua keluarga Malaysia yang mendengarkan radio, kami ucapkan selamat Hari Radio Sedunia tahun 2022. Terus sokong industri radio negara kerana ini merupakan industri yang berikan kelebihan dan manfaat kepada lebih 20 juta rakyat Malaysia untuk mendapatkan maklumat. Dengan sokongan anda, kami akan terus berkhidmat untuk menyampaikan bukan sahaja berita tetapi hiburan ke telinga anda. Selamat Hari Radio Sedunia 2022. Laporan Nur Liana Zulkifli untuk Bernama TV.